Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alilah Metas Rizan. Nama matrik C20A1193. Dalam kelas hari ini iaitu SCM 2223 iaitu pengantar warisan yang dihormati TS Dr. Saifuddin bin Sulaiman. Okey, pembentaran saya pada hari ini adalah berkaitan dengan kesan-kesan warisan budaya dalam membantu meningkatkan sektor pelancongan di Malaysia. Okey, objektif kajian. Projek kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian dan rujukan kesan warisan budaya dalam membantu meningkatkan sektor pelancongan. Objektif kajian yang dikaji adalah mengkaji kesan warisan budaya dalam meningkatkan sektor pelancongan. Pengenalan dalam pembentaran ini adalah pelancongan didefinisikan sebagai aktiviti menembara, melawat atau melancong dengan tujuan untuk bereaksi atau beriadah ke tempat yang lain dan melebihi jarak 50 batu dari tempat tinggal kita. Tempoh melawat, menembara atau melancong juga tidak melebihi 1 tahun. Manakala bagi warisan budaya juga pula merujuk kepada set harta budaya, warisan set harta budaya bahawa sejarah milik kepada masyarakat, orang-orang atau bangsa dan terdiri daripada tradisi, kepercayaan, nilai, adat dan ungkapan seni folklorik yang merupakan mereka yang lalu, identiti dan keunikan. Oleh itu, ia warisan budaya yang diterima oleh orang-orang dari nenek moyang dan meneruskannya kepada generasi akan datang. Okey, antara kesan warisan budaya dalam membantu meningkatkan sektor pelancongan ialah dapat memperkenalkan dan mengembangkan industri kraftangan di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana tak kenal maka tak cinta. Barangan kraftangan buatan rakyat tempatan bukan sahaja bermutu, bahkan harga yang ditawarkan juga amat berpatutan. Barangan kraftangan buatan Malaysia yang diperbuat daripada kain batik, seramik, kayu, perak, kaca dan kulit yang cantik dari segi reka bentuk dan sesuai dijadikan cenderahati kepada pelancong. Terdapat pelbagai jenis batik yang ada di Malaysia. Di antaranya adalah batik pelani, batik blok, batik string dan batik canting atau lukis. Setiap daripada seni batik ini mempunyai corak dan cara pembuatan yang berbeza. Kelebihan mereka melancong ke negara kita juga mereka dapat melihat dengan lebih jelas proses dan cara pembuatan asas batik. Namun begitu, kita juga dapat memperkenalkan kepada mereka kelebihan orang Malaysia dalam melaksanakan dan menjual kraftangan hasil daripada kita sendiri. Kedatangan pelancong asing ke Malaysia bukan sahaja dapat memajukan industri kraftangan ke luar negara, kita bahkan menjadi periuk nasi kepada pengusaha kraftangan tempatan. Okey, selain itu, memperkenalkan budaya permainan tradisional negara kita kepada pelancong-pelancong asing. Hal ini dikatakan demikian kerana jika kita tidak menetengahkan atau mempamerkan budaya permainan tradisional kepada orang luar, secara tidak langsung ianya akan dilupakan dan ditinggal zaman. Sekarang, teknologi canggih seperti perkembangan permainan komputer dan permainan cyber yang popular dalam kalangan remaja. Itu dengan kehadiran pelancong di luar dan di dalam negara, kita dapat menekalkan dan memulihkan kembali warisan budaya di Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui, kedatangan pelancong ke Malaysia dapat menarik perhatian mereka kerana mereka begitu tertarik dengan budaya tradisional dan kelebihan yang ada di negara kita. Seterusnya, kesan promosikan makanan setempat di Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui, Malaysia mempunyai keunikan dari segi latar belakang masyarakatnya yang terdiri daripada 3 kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Okey, setiap kaum ini mempunyai keistimewaan budaya masing-masing. Okey, dengan kepelbagaian makanan yang terdapat di Malaysia ini, secara tidak langsung kita dapat menarik perhatian dan minat orang luar untuk melancong ke Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana sebenarnya kita dapat memberi ruang dalam proses mengukuhkan ikatan perpaduan antara kaum yang secara tidak langsung dapat menggambarkan tradisi kehidupan masyarakat Malaysia.
Terdapat beberapa makanan setiap kaum yang dapat dilihat memberi peranan yang besar dalam menekalkan warisan budaya dan memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Antaranya ialah nasi lemak. Nasi lemak bukan sahaja dijadikan sarapan pagi, malah setara dijadikan hidangan pada waktu tengah hari dan petang dan malam. Samping itu, memperkenalkan dan mempromosikan pakaian tradisional berbagai jenis kaum yang terdapat di Malaysia kepada orang luar. Sebagaimana yang kita ketahui, Malaysia mempunyai keunikan dari segi pakaian tradisional. Pakaian ini melambangkan cara pemakaian dan identiti mengikut jenis kaum. Terdapat 3 jenis kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Pemakaian melambangkan orang Melayu adalah baju Melayu potongan teluk belanga dan potongan cekak musang. Baju Melayu teluk belanga biasanya lebih terkenal di selatan Malaysia, manakala baju Melayu cekak musang terkenal di tengah dan utara Malaysia. Cara pemakaian baju Melayu juga berbeza, di mana bagi baju Melayu teluk belanga biasanya samping dipakai di luar baju, manakala baju Melayu cekak musang baju di dalam samping. Okey, bagi pakaian kaum Cina pula ialah cheongsam. Pakaian ini adalah pakaian tradisional bagi kaum Cina perempuan. Cheongsam ialah baju panjang, selesa dan anggun. Pakaian ini selalu dipakai pada apabila hari perayaan Cina. Baju samfong pula merupakan pakaian bagi orang lelaki kerana bajunya pendek yang biasanya dipadankan dengan seluar. Pakaian bagi tradisi orang India pula adalah sari. Seperti mana yang kita ketahui, sari merupakan pakaian tradisional bagi wanita India. Pemakaian sari menggunakan sebidang kain berukuran 5 hingga 6 ela panjang dan dipadankan dengan kain dalam yang berwarna seakan kain sari tersebut. Itu kesan warisan meningkatkan dan membuka peluang pekerjaan kepada orang tempatan. Potensi sektor pelancongan dalam mewujudkan peluang pekerjaan adalah besar. Hal ini adalah mampu bagi menurunkan kadar pengangguran di Malaysia. Dari segi pelancongan, peluang pekerjaan lebih-lebih lagi di dalam sektor perkhidmatan seperti perhotelan dan pengangkutan. Bagi tempat yang bersejarah seperti Kota Formosa membuka peluang kepada banyak peniaga untuk mengembangkan perniagaan mereka. Sebagai contoh, dari segi pembukaan gerai makanan dan minuman, penjualan barangan kraftangan dan lebih lagi. Kadang potensi kemasukan pelancong adalah pada musim cuti persekolahan dan cuti tahunan. Namun begitu, pada masa ini adalah peluang bagi rakyat tempatan untuk mencari peluang pekerjaan. Pada masa ini, industri berkaitan dengan pelancongan akan menambil lebih ramai pekerja dan pada masa yang sama mereka meminta untuk kita bekerja lebih masa supaya orang luar yang berkunjung ke Malaysia mendapat perkhidmatan layanan yang baik daripada orang Malaysia. Ini membuktikan bahawa industri pelancongan bukan sahaja berkepentingan dalam menjana ekonomi negara, malah warisan budaya di negara kita juga dapat dijelaskan. Walau bagaimanapun, kita juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berdekatan dengan kawasan-kawasan pelancongan. Akhir sekali, dapat mengenali kecanggihan dan kehebatan seni bina yang terdapat di dunia. Mereka dapat mengenali bangunan yang tidak asing lagi dan sering diperkatakan oleh masyarakat dunia seperti bangunan Taj Mahal di India. Bangunan ini dibina ketika zaman pemerintahan Raja Shah Jahan untuk permaisurinya Mumtaz. Bangunan ini direka khusus oleh jurubina dan arkitek terkenal ketika itu. Kesemua jurubina telah dicatatkan fizikal setelah Taj Mahal siap dibina dengan keadaan tangan mereka dipotong dan mata mereka dibutakan. Perkara ini dilakukan sedemikian adalah bagi memastikan hanya ada satu bangunan Taj Mahal di dunia. Istana ini dihiasi dengan ukiran yang sangat unik dan kaedah penciptaannya masih menjadi kajian hingga ke masa kini. Para pelancong juga dapat melihat sendiri kehebatan Taj Mahal. Itu jelaslah bahawa mengenali kecanggihan dan kehebatan seni bina yang terdapat di dunia mampu memberi kesan kepada warisan budaya dalam meningkatkan sektor pelancongan. Baiklah, kesimpulannya adalah warisan budaya melambangkan identiti dalam sesebuah masyarakat di sesuatu tempat dan ianya juga merupakan kekuatan yang sangat penting bagi integrasi bangsa dan antarabangsa.
Tapak warisan sama ada warisan budaya atau semula jadi telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Pengiktirafan ini secara tidak langsung akan menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke negara kita. Pelancongan warisan ini ia mampu membantu menjana dan memperlihatkan khazanah negara kita yang bernilai ini di mata dunia. Dengan ini, sejarah negara kita akan kekal hingga ke generasi akan datang. Sekian daripada saya, terima kasih.